أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Duyufur Rahman yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berada pada saat yang sangat penting dalam hari-hari yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta apa yang ia kehendaki dan ia telah memilih. Ia telah memilih hari Arafah menjadi hari yang paling baik di dalam satu tahun. Pada hari ini terkumpulnya segala doa dan diampunkan dosa. Pada hari ini diturunkan pada hari-hari haji ini firman Allah Ta'ala yang sangat penting di dalam surah Al-Ma'idah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah aku sempurnakan untuk kamu nikmatku dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Pada hari-hari inilah diistiharkan telah sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Telah turunnya satu agama yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hari awal baginda berjuang sehinggalah baginda berada di sini bersama dengan puluhan ribu bahkan 100,000 para sahabat yang mendengar khutbah dan mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi mengistiharkan agama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda selama ini. 23 tahun masanya telah sempurnalah, telah lengkaplah syariat dan telah Allah redha. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam menjadi agama kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turunnya ayat ini, perasaan para sahabat bercampur di antara gembira dengan sempurnanya agama dan isyarat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul yang diutuskan itu bakal kembali semula kepada Allah Azza wa Jalla kerana misinya telah sampai dan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membacakan ayat ini kepada kita, mengingatkan kita betapa Allah Subhanahu wa taala meredai Islam sebagai agama kita. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Sesiapa yang menyatakan aku redha Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul, maka wajib untuknya syurga. Demikian wajib untuk kita tanamkan di dalam diri kita ini.
betapa kita meredai Allah sebagai Tuhan, betapa kita meredai Islam sebagai agama, tanpa ada suatu perasaan tidak puas hati atau kurang selesa dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Reda Allah sebagai Tuhan, reda Islam sebagai agama, reda Muhammad sebagai Rasul. Sebagai tanda manifestasi dari keredaan itu, maka kita senantiasa bersyukur di atas nikmat Islam, mengamalkannya, dan bersyukur di atas Rasul yang telah dihantar, mengikuti jejak langkahnya, menerima agama daripada baginda tanpa merasa tidak puas hati dengan apa yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Duyufur Rahman yang berada di Arafah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban menyebut bahawasanya ma min yaumin afdalu indallah min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah lebih daripada hari Arafah. Maka bersyukurlah kerana kita telah berada pada hari Arafah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih hamba-hamba setiap tahun untuk berada di tempat ini. Dia telah memilih kita untuk berada di tempat yang paling baik, pada hari yang paling baik, untuk kita berhubung dengannya Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta juga, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut afdalu yaum Arafah. Dalam sebahagian riwayat khairu yaumin yaum Arafah, sebaik-baik hari ialah hari Arafah. Khairu du'ai du'a'u yaum Arafah, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Dan sebagai riwayat afdalud du'a'u yaumi Arafah, seafdal doa ialah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelum daripadaku nyatakan sebut ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka ambillah kesempatan pada hari Arafah ini untuk membanyakkan doa seperti mana yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala al-qiblah, menghadap ke arah kiblat, walam yazal waqifan, sentiasa Nabi itu berterusan berdiri berdoa, duduk untuk berdoa di atas kenderaannya, dan riwayat berdiri baginda berdoa hatta ghabati syamsu, sehinggalah matahari hilang, wa dhahabati safratu qalilan, sehingga kekuningan yang di ufuk juga mula hilang sedikit. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam membanyakkan doa, panjang doa baginda, sehingga apabila tali unta yang jatuh daripada tangan baginda, baginda mengambilnya dari satu tangan, tapi satu tangan yang lagi terus baginda mengangkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi menggambarkan betapa besarnya doa pada hari Arafah ini. Sidang Duyufur Rahman yang dirahmati Allah, marilah juga kita mengambil kesempatan yang ringkas ini untuk mengingatkan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berkhutbah di sini. Baginda menyebut antara ungkapan baginda di dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum
haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Inna dima'akum, sesungguhnya harta darah-darah kamu, wa amwalakum, dan harta-harta kamu, wa a'radakum, dalam riwayat wa a'radakum, dalam sebagian riwayat, dan maruh-maruh kamu, haramun alaikum, haram ke atas kamu, ka hurmati yaumikum hadha, seperti mana haramnya hari ini, wa syahrikum hadha, pada bulan ini, yakni bulan haji, wa baladikum hadha, pada negeri ini, yakni negeri Mekah. Nabi mengingatkan haramnya kita mencemar darah orang Islam, haramnya kita mengambil harta orang Islam, seperti mana haramnya kita mencemar hari-hari ini. Setiap kita menjaga agar tidak melanggar hukum hakam ihram yang kita berada di dalamnya. Demikian Nabi menyatakan, demikianlah haramnya, seperti mana haram mencemarkan Kaabah, mencemarkan bumi haram. Haram untuk kita mencemar darah orang Islam dan harta orang Islam. Sesiapa yang mencemar darah orang Islam, mencemar harta orang Islam, seperti mana dia telah mencemarkan bulan-bulan haram, hari haram dan bumi haram. Itulah antara ungkapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya ketika baginda berkhutbah pada hari Arafah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna kulla syai'in min amril jahiliyah mawdu'un tahta qadamai hadha. Ketahuilah bahawasanya, atau tahta qadamai hadha mawdu', ketahuilah bahawasanya seluruh urusan jahiliah, perkara-perkara jahiliah, tahta qadami hadha mawdu', telah aku pijak, telah aku batalkan urusan jahiliah. Maka segala amalan jahiliyah, fanatik jahiliyah, perkauman jahiliyah, ketaksuban jahiliyah, amalan jahiliyah, riba jahiliyah, segala amalan jahiliyah telah Nabi hapuskan pada hari Arafah ini. Maka hendaklah kita pulang dengan membuang segala perkara-perkara jahiliyah yang ada di dalam diri kita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita di dalam khutbahnya, antara ingatan Nabi ialah fattaqullaha fin nisa, takutkanlah Allah berhubung dengan kaum wanita. Wahai kaum lelaki yang hadir menjadi tetamu Ar-Rahman, takutlah Allah berhubung dengan wanita. Takutlah Allah tentang isteri-isteri kita, yang menjadi tanggungjawab untuk kita memastikan kita mendidik dan mengasuh mereka berdasarkan syariat Allah Azza wa Jalla. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu, ahli-ahli kamu, yakni keluarga kamu daripada api neraka. Menjadi tanggungjawab di atas pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa, takutlah Allah berhubung dengan wanita. Menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memastikan isteri dan anak-anak perempuan kita dipelihara dengan cara yang benar, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut syariatnya, dan berusaha untuk kita mengelakkan daripada mereka melanggar syariat Allah. Sedangkan kita adalah bapa mereka yang telah Allah berikan amanah dan tanggungjawab. Dihalalkan kemaluan mereka dengan nama Allah Azza wa Jalla. Demikian menjadi tanggungjawab kita memastikan memelihara diri kita dan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di sini, taraktu fiikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Dalam sebahagian riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
taraktu fikum ma lan tadillu abada, ma lan tadillu abada idza tasuntum bih, kitabullah, aku tinggalkan kepada kamu apa yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang padanya, kitab Allah. Dalam sebagian riwayat, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah kepada kitab Allah, berpeganglah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan kita. Selepas daripada ini, pulang ke Malaysia dan pulang ke mana saja. Nabi menyatakan, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Maka ingatkanlah diri kita dan keluarga kita bahawasanya amal ibadah tidak diambil daripada mana-mana tokoh agama. Amal ibadah diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada siapa yang menerima wahyu melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itulah penyaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku menunaikan salat. Bukan seperti mana mufti menunaikan salat, bukan seperti mana ustaz menunaikan salat, tapi salat seperti mana Nabi menunaikan salat. Dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkandung di dalam hadis-hadis yang telah ditinggalkan kepada kita untuk kita baca dan teliti. Jika dalam banyak hal kita berusaha untuk mengetahui yang asli, makanan yang kita beli, kita nak makanan yang terbaik. Barang yang kita beli, kita nak barang yang asli. Perkara-perkara yang kita gunakan, kita nak yang paling baik kualitinya. Mengapa tidak dalam urusan ibadah kita juga sentiasa bertanya, manakah versi yang benar-benar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana ini bukan soal makan minum kita di dunia, tetapi ia soal hal yang akan dibawa oleh kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi melihat kepada jumlah para sahabat yang begitu ramai. Bayangkan hadirin duyufur rahman, daripada satu agama yang bermula dengan seorang lelaki Muhammad bin Abdullah Rasulullah, kemudian diikuti oleh beberapa orang insan, dihalau, ditindas, dibunuh pengikutnya, dihalau keluar daripada kampung halamannya, diperangi. Pada hari-hari haji, Nabi melihat ribuan, puluhan ribu manusia dari segala pelosok penjuru berbondong-bondong datang berhimpun di sini untuk melihat buat kali terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka melihat, dan mereka sebagainya tidak lagi melihat baginda selepas daripada itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyata pada mereka, antum satus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu akan ditanya tentang aku nanti. Antum tus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu akan ditanya tentang aku nanti. Apa yang akan kamu bagi tahu Allah tentang aku ini? Lihatlah seorang Nabi setelah berhempas pulas, berapa ramai yang terkorban dan darah yang mengalir dari tubuh baginda, berapa banyak penderitaan, perasaan dan tenaga yang telah dihadapi di dalam membawa bahtera dakwah yang besar ini, sehingga agama sampai pada setiap orang. Pun begitu baginda ingin mendengar apa kata orang yang berada di hadapan baginda tentang diri baginda. Para sahabat radhiyallahu anhum dengan penuh semangat menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, nasyhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasaht. Kami menyaksikan untuk Allah, sesungguhnya engkau telah menyampaikan ajaran ini, engkau telah pun menunaikan ajaran ini, yakni menyampaikan ajaran Islam ini,
dan engkau telah pun menasihati kami. Nabi SAW kemudian mengisyaratkan dengan jarinya ke langit, dan baginda menyebut, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, yakni aku telah menunaikan tugasan ini. Itulah haji yang pertama dan terakhir baginda SAW yang ditinggalkan untuk kita. Selepas itu beberapa bulan kemudian baginda SAW pulang ke Madinah, dan kemudian baginda telah wafat. Dan apabila hari baginda wafat, ia merupakan satu duka cita yang besar untuk seluruh umat Islam. Ketika Umar bin Khattab melarang orang ramai daripada menyebut Nabi wafat, kerana betapa perasaan baginda, perasaan Umar tidak dapat menerima untuk dikatakan baginda telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq masuk melihat Nabi SAW. Ternyata baginda telah wafat. Setelah melalui satu proses perjuangan yang panjang dan menyakitkan, Abu Bakar As-Siddiq lihat dan kemudian keluar menemui orang ramai. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ia tidak mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibai falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, seperti mana diutuskan rasul-rasul sebelum daripadanya. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau ia terbunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpaling. Sesiapa yang berpaling daripada tumitnya, sesiapa yang berpaling daripada agama ini, dia tidak akan memberi mudarat kepada Allah sesama sekali, dan sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya. Sempurnalah ajaran, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini mewarisi daripada agama ini. Maka pada hari Arafah, di samping kita membanyakkan doa nanti selepas daripada salat, kita juga sentiasa mestilah mengingati betapa bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas agama yang telah disampaikan. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.